saja lagi untuk melihatkan siapa Saya tak sabar. Malaysia. Ya, sabar Lafel. Cepat sikit. Lafel, sabar. Ini adalah penentuan untuk pasukan Malaysia, bukan menentukan sama ada kita ke dapat gol ataupun tidak, tapi mata sulung kita cari dengan satu cabaran yang cukup besar berhadapan dengan pasukan gergasi dunia juga. Ya, dan satu lagi cabaran adalah di mana mereka kan berasal daripada satu pasukan yang sama. Mereka daripada pasukan yang berbeza. Bermakna chemistry di antara mereka juga perlu berada dalam top notch. Sekarang ini line up untuk tim Malaysia. Akan saksikan pemain ini bermain adanya. Momo, Chibi, Zorn, Izunami dan juga Ciku. Ciku. Woo! Tak payah nak Okey. rotate. Kita dah tahu dah. Dah, Dah kenal lah. tak payah. Untuk negara lain je. Ini line up yang saya cukup yakin untuk mereka dapatkan kemenangan dan doa saya kepada mereka dapatkan mata yang pertama. Tapi bagaimana pula dengan saingan mereka selepas ini? Adakah mereka dapat untuk menundukkan ego lawan mereka? Line up cukup baik, antara yang terbaik sebenarnya. Sekarang ini ditunjukkan oleh pasukan Malaysia untuk berhadapan dengan musuh seteru mereka pada pasukan Filipina yang membawa masuk line up yang boleh dikatakan tidak boleh dipandang rendah. Perlu diberikan perhatian yang sepenuhnya. Perlu pastikan mereka tidak menghentikan letak yang bakal dibawa oleh pasukan Malaysia. Okay, so dekat dalam perlawanan ni, again, walaupun ini hanyalah perlawanan pertama, tapi dia pada pendapat saya, dia punya level macam Cambodia dengan Indonesia tadi. Di mana walaupun ini technically ada match pertama untuk pasukan Malaysia, tapi kalau menang ni, walaupun menang satu mata saja, satu point saja, tapi satu point tu rasa sangat-sangat berat. Satu point tu rasa macam confident tu akan tinggi. Tapi bila dah confident tinggi pun janganlah macam terlalu confident sangat lah. Jangan overconfident lah. Ha. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya untuk pasukan Malaysia sebab kita tak boleh rasa selesa selagi kita tak dapat gigit ingat emas. Jadi selagi kita dapatkan emas yang mana itu menjadi tujuan objektif utama kita. Kita dah ada emas dah Farisa. Kita dah ada Mars. Kita Nak buang ni tak tahu macam mana. Betul. Kita dah ada Mars. Jangan Tapi gigit yang saya. kita nak ialah pingat emas sebenarnya untuk ketika kita bawa pulang ke negara Malaysia, mengharumkan lagi nama negara kita di pentas internasional. Dan sekali lagi tugas yang cukup besar sebenarnya diletakkan di bahu coach. Tak payah letak lower third, kenal. Pubs dengan Daki. Ya, Yes. coach Pops untuk membawakan drafting yang cukup lengkap untuk kontinjen negara kita. Strategi mereka saya percaya mereka dah ada apa percaturan ingin dilakukan, sama ada mereka mahu untuk all out ataupun mereka untuk menyembunyikan apa pun kita letakkan kepercayaan kepada coach negara kita sendiri, tanah tumpahnya darahku untuk dapatkan kemenangan. Dan saya pasti bagi line up pasukan ini sangat-sangat solid sebab walaupun pertama kali mereka berkombinasi bersama, tapi kebolehan mereka telah dibuktikan dalam MPL MY. Yep, Iznami, Momo, Ciku Guys, Zorn dan juga Chibi yang akan bermain dan untuk pasukan Filipina. Dekat sini, Coach Daki nampak sadar gila. Nampak sangat hit the gym. Inilah line up untuk Philippines, Archangel, Cannon, Red Quitiano, Saison dan juga Unigo. Ya, sekarang ini untuk pasukan Filipina yang boleh dikatakan line up daripada brand e-sport yang mereka bawa turun untuk berhadapan dengan pasukan Malaysia. Pasukan Malaysia memang perlukan kemenangan ini, sangat-sangat dahagakan kemenangan. Pasukan Filipina mendapatkan first pick terlebih dahulu. Kita dah bincang macam mana kadang-kadang first pick ni ada kebaikannya dan ada yang tak baiknya juga. Dan kalau dapat Itulah first, hidup. ya betul. Apa-apa yang kita dapat dengan tak dapat ada baiknya, ada yang tak baiknya. Sebab tu kita kena belajar untuk pasrah. Sebab dunia ini memang perlu ada yang tak baik. Sebab yang baik hanyalah di syurga. Yang dunia ni hanya sementara. Ya. Ingatlah kawan-kawan. Tapi apa pun harapan kita masih meletakkannya pada pasukan Malaysia yang sekarang ini harus bersedia untuk berhadapan dengan Filipina. Satu gerak langkah yang sukar. Dia sama ada dua je. Sama ada merendahkan morality ataupun meninggikan. Sebab kita mulakan SEA Games kita dengan satu lawan yang cukup sukar lah, Fel. Ya. Dan sebab itulah saya rasa macam ini adalah permulaan yang sangat bagus di mana all out lah. Saya rasa dua-dua pasukan dah kawal. Saya rasa macam pasukan Filipina pun saya rasa mereka takkan hold back. Jadi ini sepatutnya satu perlawanan yang sangat-sangat sengit. Because again, antara dua-dua negara ni
relationship sangat bagus. Ya, betul. Relationship antara Malaysia dengan Singapura sangat bagus. Dan sekarang ni kita tengok Zorn ini adalah signature hero dia, Kufra, Joe dan juga Franco, di mana kelebihan Zorn adalah catching potential dia. Dan inilah average KDA 7.2, sangat tinggi untuk Roma. Average assist 9.3 dan kill participation 74.65%. Ya, ini adalah statistik berdasarkan MPL Malaysia untuk seorang Zon. Dan sebenarnya benda ni kata-kata yang saya pegang daripada Lafel, di mana seorang Roma Yuko. setup dan tak semestinya perlu dijatuhkan. Kadang-kadang Roma yang kekal di dalam game tu sebenarnya yang lebih baik. Tak perlu pun mati untuk memastikan Betul. keselamatan teammate beliau sendiri. Saya selalu cakap, Lolzi tak dengar. Benda tu yang saya pegang dengan Lafel sampai sekarang. Bagus. Dan- Jadi apa yang saya tak ajar, taklah sia-sia. Tak Ya. sia-sia. Tapi ini akan memberikan satu impak yang positif juga bagi pendapat saya bagi kontingen negara Malaysia, sebab Zon adalah pemain yang paling berpengalaman bersama-sama dengan Ciku. Jadi kemungkinan kematangan itu ada apabila ingin membuat shot call, membuat keputusan, dan kita boleh tahu Chibi pun dia ada keupayaan untuk membuat alternatifnya cara. Yep. Jadi clash of pendapat itu pun Ya. kita perlukan di dalam MLBB dan terutamanya untuk kontingen Malaysia. Kalau cakap pasal Chibi tadi, jungler untuk pasukan Malaysia, kita boleh fokuskan juga kepada jungler untuk pasukan Filipina sebenarnya, iaitu Saison ataupun lebih dikenali IGN beliau iaitu Kyle TZ. Di mana Kyle TZ ini dia baru dalam brand e-sport, tetapi bagaimana performance beliau yang ditunjukkan sebenarnya cukup mantap dari sudut objektif, dari sudut rotasi, dari sudut pengambilan segala macam resources di dalam map tu juga, macam mana dia mengikut ataupun chemistry dia dengan teammate dia, beliau memang cukup baik. Ya, tapi untuk kontingen Malaysia, mereka punya waktu berlatih bersama sebenarnya agak kurang. Kerana mereka hanya mulakan Latihan? latihan mereka selepas MPL Playoff. Jadi apa, dalam maksimum 2 minggu gitu? 2 minggu ya. Ya, maksimum dalam 2 minggu untuk mereka berlatih bersama-sama. Jadi mereka punya level of trust antara sama sendiri kena jadi sangat-sangat tinggi. Dan dalam trust tu mereka kena trust mereka punya mechanics. Ya. Dan perlu juga maksimalkan. Kita tak boleh nak bagi alasan juga kalau 2 minggu sekalipun masih tidak cukup. Akan tetapi perkara tersebut harus untuk dipaksa juga, sebab kita punya objektif besar, kita punya goal besar untuk mendapatkan gol. Nampak tak ironi dekat situ. Tapi untuk pasukan Malaysia, sekarang ni mereka ada peluang yang besar juga, di mana dalam grup B, satu kekalahan diterima oleh pasukan Indonesia. Jadi peluang mereka kalau mereka kalahkan Filipina lagi besar untuk mereka juara di dalam SEA Games kali ini. Ya. Ah, Again, like agak risiko gak, di mana kali ini selection adalah individual. Sebelum ni kita ambil satu tim, di mana dekat sini pasukan Filipina mereka satu tim. Dan sekali pasukan Malaysia ini adalah berdasarkan individual. Jadi dekat sini a lot is on the line. ya. Saya rasa saya tak boleh nak tekankan lagi betapa pentingnya match ni. Again, ini adalah group stage. Kalau kalah sekalipun mereka ada lagi berapa? Peluang. Tiga match. Tiga lagi match untuk mereka mendapatkan point untuk teruskan pergi kepada semifinal. Tapi it's like kalau dah menang dekat sini, momentum tu sangat-sangat bagus dan positive mental attitude akan tambah kat sini. Ya, dan saya risau juga kalau Butters. saya Itu risau pasti. juga kalau pasukan Malaysia terpaksa untuk akur dekat game kali ini, mata akan diberikan kepada pasukan Filipina. Pasukan Filipina dah ada 1 point. Jadi kalau diberikan poin yang seterusnya, akan menjauhkan lagi jarak kedudukan di antara pasukan Filipina dan negara-negara lain di dalam grup A, dan agak sukar untuk pasukan Malaysia mengejar poin-poin tersebut. Ya, memang ada lagi 3 match yang bakal mereka hadapi, tetapi saya boleh katakan mereka perlu all out untuk ke-4 match sebenarnya. Dalam grup A, bagi pendapat saya, saingan yang paling terdekat boleh berikan kepada Filipina adalah Malaysia saja. Bukan saya nak pandang rendah pada negara lain. Akan tetapi kalau dilihat daripada sudut pengalaman, rekod atas kertas, Malaysia yang paling banyak berlaku ataupun memainkan di kompetitif dan juga dapatkan kejayaan daripada pelbagai sudut. Jadi
Itulah sebabnya sebab apa perlawanan ini penting. Jadi sama ada Filipina dah mampu untuk ditundukkan ego mereka ataupun tidak. Kita masuk ke dalam draft pick untuk game yang ke-15 best of 1 kali ini antara kontingen Filipina dan kontingen tanah air negara kita Harimau Malaya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Filipina mereka ban Franco dan juga Kaja. Nak kata direct ban kepada Zorn tak juga kerana mereka ban yang sama pada game yang sebelum ni. Pasukan Malaysia mereka bankan Penny dan juga Wan. Buat masa sekarang ni masih respect ban. Dan 3 EXP player yang sangat-sangat kuat. Arlet, Glue dan juga Joy. Salah satu akan dilepas. Betul. Memang band yang sama. 3 band yang sama sebenarnya untuk pasukan Filipin. Termasuk dengan Yves. Jadi tak silap saya first pick mereka tadi adalah Fredrin. Betul, Fredrin. Fredrin kalau nak diambil sekarang ni untuk pasukan Filipina sebagai first pick. Saya rasa kalau mereka ambil Lancelot. Fredrin. Lancelot. tak. Kejap. Lance. Yang Lancelot. Fredrin adalah Indonesia. Indonesia. Ya. Lancelot. Yang itu saya nak tanya sebenarnya. Lancelot adakah akan dijadikan sebagai first pick untuk Filipina sekali lagi? Saya rasa boleh. Lagi untuk pasukan Malaysia. Tapi Saya rasa macam lawan sebab betul ke nak lepaskan Arlot kat Momo? baguslah untuk Malaysia. Yelah, maksudnya untuk pasukan Filipina. Bagus Mungkin mereka. mereka nak lepaskan Arlot tu kepada Tapi Momo. jangan pandang rendah dengan Lancelot pasukan Filipina. Sebab dia dah keluarkan 2 hero yang boleh buat locking system secara total. Sekarang ni Joy pula berpihak kepada pasukan Filipina. Jadi sama ada pasukan Malaysia ingin direct counter kepada Joy ini ataupun mereka ada sesuatu yang berbeza. Kalau contohnya kita tengok atas kertas, Misita boleh diambil. Tapi adakah itu plan mereka? Zon bagus untuk pakai Misita. Betul? Ya. Tapi dekat sini, saya rasa Arda adalah pick yang bagus. Pick yang kedua ni, adakah ambil Faramis? Valentina? Valentina saya rasa boleh dilawan balik dengan Farsa. Saya rasa Farsa tu pick yang sangat bahaya. Kemudian mereka sendiri nak ambil Farsa pun agak bahaya kerana ada Arlot Joy, Lance, Arlot Cloud. Martis, Fredrin. Okey, kita lihat Valentina telah pun diambil bersama dengan Arlot. Ya. Seperti dijangkakan, memang agak bahaya. Akan tetapi Valentina akan beri keselamatan. Contohnya kalau Filipina ambil Misita. Jadi mereka pun ada keupayaan tersebut untuk gunakan King's Calling. Ada masalah, satu masalah datang daripada Valentina adalah di mana kalau dia kalah laning pada fasa awal. Dia kalah level, Jadi kalah Zon atomization daripada mid laner pasukan Filipina. Jadi kat sini antara Grok tak pun dia Chow. perlukan damage sedikit lah di kawasan mid. Chow. Mungkin. Ya, Chow satu pick yang baik juga. Tapi dia single target. Ya, tapi That's the thing. dia macam ni. Macam bila player tu dah bagus sangat pakai hero tu, Tak kisahlah. ada kelemahan. Tapi macam they can make it happen. Ini saya dengar Beatrix di situ. Dan juga Fredrin. Jadi kat sini kalau nak ambil Lolita pun sebenarnya bahaya. Sebab Fredrin boleh cancelkan nombor 16. Tapi maybe diorang tak kisah sangat asalkan mereka boleh gunakan shield tersebut untuk stop. Tapi kalau mereka nak gerak agresif, nak bagi kekuatan kepada Valentina kat sini, saya rasa ambil Claude. Ya, Saya rasa ambil Claude. jadi awalnya saya fikirkan ialah Cloud dan juga Arlot, tapi mereka utamakan Valentina. Kita nak bagi kat pasukan Filipina. Cloud memang satu pick yang baik sekarang ni untuk pasukan Malaysia kalau mereka nak ambil, nak menangkan lini dengan Beatrix. Dan sedikit sebanyak orang kata adalah damage untuk pasukan Malaysia nanti sebab kita tahu bagaimana gameplay daripada Chico Guys akan lebih fokus dekat fasa mid game. Apabila dah dapatkan at least 2 ataupun 3 item, dah boleh confirm at least boleh masuk dalam team fight. Dan sekarang ni untuk benefit yang kedua, saya rasa untuk Malaysia perlu bawa keluar hero seperti Faramis. Hero yang boleh untuk berikan sustainability kepada Filipina daripada sudut penyembuhan ataupun nyawa tambahan untuk mereka kekal. Sebab saya nampak mereka memang boleh untuk buat team fight dengan cukup berjaya. Tetapi kalau ada satu, contohnya Estes, contohnya Faramis diberikan kepada pasukan Filipina, agak sedikit sukar untuk pasukan Malaysia. Walaupun ada Valentina di sebelah sini. Ya, dekat sini adakah Lilia bahaya untuk pasukan Malaysia? Nampak sedikit. Sebab sekarang ni ada banyak yang mereka boleh ban dan mereka bankan Hayabusa. Nampak gayanya mereka merasakan ada peluang yang Fredrin ni akan pergi kepada EXP dan ada peluang untuk Joy ni pergi pada mid. Ini antara masalah bila ada Fredrin dan juga Joy. Mereka sangat-sangat fleksibel. Boleh letak dekat mana dia. Saya silap Joy ni pun masih boleh gerak ke kawasan jungle. Jadi Malaysia bankan Hayabusa dekat sini. Macam nak memaksa antara dua ni kena pergi kepada jungle. Sebab tak ada pick yang lain. Lancelot masih lagi tak dipilih dan tak di-ban keluar. Kalau ingin diambil oleh pasukan Malaysia, Chibi nak dapatkan Filipina Lancelot pun tu. boleh.
Filipina pun boleh Episod dapatkan Malaysia selepas ni ambil ya, kan? lepas ni Malaysia punya pick. Jadi kalau nak berikan landslot tu pada Chibi, sebab boleh dikatakan dah tak ada hero-hero counter, tak ada Kaja, tak ada Franco, Misita juga tak ada untuk menghalang landslot gunakan skill set beliau. Ya. Dan kalau dia guna Lancelot pun mudah untuk Chibi tangkap belakang. Tak kena fikirkan pasal Jal lah. Tapi but hey, kalau dia nak tangkap Club pun, ini cukup guys. Sekejap, lagi satu, kalau Joy tu Valentina pergi depan. Cloud pun di battle mirror image kebanyakannya akan masuk ke dalam team fight. Kemudian kita tak tahu pun battle mirror image dekat mana, takut kot dekat dalam tempat buff ke apa ke, Ya, betul like tak? saya, macam mana saya cakap tadi, paksa antara Fredrin ataupun Joy pergi dekat jungle. Jungle. Sebab kurangkan flexibility untuk pasukan Filipin dekat sini. Jadi cantik apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dia kurangkan daripada sudut assassin supaya mereka tak mengejutkan dengan mengambil assassin terlebih dahulu. Tapi mereka membuang keluar Martis. Mungkin peluang terbaik untuk pasukan Malaysia mengambil Lancelot. Akan tetapi, okay, tak boleh juga. Sebab kalau ambil Akai macam terlalu tamak untuk pasukan Filipina. Sekejap. Akai atau Lancelot? Apa untuk pasukan Malaysia? Kalau pasukan Filipin mereka ambil Akai pun kita ada Valentina. So Ya, Valentina betul. boleh ambil ulti dia. Jadi Akai pun okey, tapi saya rasa actually ya, Akai pun okey. Antara dua, Akai dengan Lancelot saya rasa dua-dua pun pick yang bagus dan Lancelot yang diambil. Ya. Saya setuju lah dengan pengambilan Lancelot tu sebenarnya, sebab awak sendiri pun dah kata kalau ambil Akai, ada Valentina, sebanyak boleh berikan saingan lah juga apabila berlakunya team fight nanti. Lancelot lebih fleksibel, maksud saya lebih sesuai lah diambil untuk pick yang seterusnya ni. Simpan terlebih dahulu Roma untuk saksikan apakah balasan daripada pemilihan Lancelot tersebut. Sebab sekarang ni untuk pasukan Filipina, mereka tak ada tangkapan Rock yang cukup kira total lockdown. Ya, ada tahun daripada Freddy, ada energy eruption, tapi tak cukup sebenarnya. Sebab mobility cukup besar sebenarnya untuk pasukan Malaysia. Lancelot, Cloud, lepas tu kita tahu Valentina dia boleh dash dengan cukup banyak. Lepas tu kemudian Arlot juga perkara yang sama. Dan kita lihat bagaimana dengan pick seterusnya. Florin. Florin. Ini apa yang saya cakap, betul tak apa yang saya cakap sebelum ni? Dia sustainability, tadi saya cakap, antara Faramis ataupun Estes. Tapi Florin pun dia boleh tambah sustainability global. Jadi ini yang menyebabkan ketahanan untuk Filipina dijatuhkan pun sedikit sukar. Hanya perlu untuk menunggu daripada Ciku Gas mendapatkan damage ataupun Izanami boleh untuk snowball. Jadi kat situ dia akan membuatkan tapi Filipina susah. Ya, walaupun untuk kebanyakan healer, kena ingat kalau gunakan support healer, healing yang dikeluarkan perlu lebih daripada damage per second boleh dikeluarkan oleh pasukan lawan. Kalau healing tak cukup, jadi macam tak ada function pemilihan support healer tu. Dekat sini saya rasa akan cukup lagi dengan lapu-lapu jadi pilihan yang terakhir untuk pasukan Malaysia. Roma, apakah hero yang Zorn akan menggunakan, dan dia akan menggunakan Chow. Wow, okay. Seperti mana yang saya cakap tadi, bagus dekat kawasan mid kerana mereka boleh clear dengan sangat cepat dan mereka boleh gerak dengan sangat-sangat pantas. Jadi dekat sini pasukan Malaysia, mereka sebenarnya ada peluang yang bagus untuk gerak dengan lebih agresif ke dalam jungle Siapa nak pasukan tangkap Filipin. Ciku? Siapa nak tangkap Cloud untuk pasukan Filipina? Biar tak ada siapa tangkap. Ya, Bagus lah. itulah persoalannya. Ya. Itu persoalan. Itu pun menjadi Ini- persoalan yang dekat yang sedang menonton. Kalau Lafel tu korang tak pelik, tapi kalau Mars tu Saya dengan korang Lafel. boleh tanya dia lah apa yang terjadi sebenarnya. Sebab lelaki ni Bias- ada antipati. Tak, lagi satu biasanya majority kalah. Terjadi Haraplah majority kalah. Harap, please. Saya rasa, tutuplah ekor. Rasa sejuk semacam pula. Ya, seram sejuk sebenarnya. Kami di meja caster Macam mana ni. sekalipun ini adalah pasukan Filipin menentang dengan pasukan Malaysia, di mana dekat sini ini adalah peluang yang bagus untuk pasukan Malaysia menunjukkan kekuatan mereka daripada individu, membuat satu pasukan untuk menentang dengan pasukan Filipina. Boleh ke tidak, mereka nak jalankan gameplay mereka untuk menangkan game ini di SEA Games 32. Ya, pembuka perlawanan untuk kontingen Malaysia. Kemenangan menjadi milik kita ataupun tidak? Tahan bagaimana kita lihat Zon melakukan gerakan agresif mengambil level 2 terlebih dahulu di bahagian tengah. Ya, inilah yang pergerakan sering kali sebenarnya dilakukan oleh kontingen daripada negara Malaysia. #pantang mengalah. Jangan lupa untuk redeem kod yang tertera kerana pasukan negara kita sedang bermain berhadapan dengan pasukan daripada Filipina. Sekarang ini, untuk pasukan Malaysia, apa yang perlu mereka dapatkan adalah level 4 terlebih dahulu. Bukan saja daripada Zon, tapi daripada Izanami, Momo dan juga Chibi untuk mereka pastikan dapat lakukan rotasi dengan lebih pantas, keluarkan damage yang lebih besar. Ya, dan di mana Zon
Berada di bahagian tengah sekali lagi, ada benefit dia apabila mendapatkan level 2 terlebih dahulu. Ini akan membuat persediaan yang lebih baik lagi Izanami untuk memberikan poking damage sementara itu. Dan berbalik pada poin saya, mereka dapatkan level 4 yang lebih cepat supaya bersedia untuk mendapatkan turtle. Yang sekarang ni kita tengok ke semula, kecuali dekat kawasan EXP. Dekat kawasan EXP nampak seperti ada banyak juga perlawanan yang jadi ke situ. Tapi sekarang ni kat bahagian tengah ada 3 daripada pasukan Filipina memaksa Zorn untuk balik ke dalam base. Mereka dekat bahagian bawah ni, poking damage antara kedua-dua marksman dekat sini. Saya dah queue untuk gerak tengah, gerak ke atas tapi tak gerak-gerak juga. Mereka dah fokuskan macam mana Beatrix dia hentikan pergerakan ini ataupun dia lakukan zoning kepada Cloud. Dia tak nak bagi farming, dia tak nak bagi level juga sebab kepada Chico guys. Sebab tahu Cloud kalau dia nak clearkan minion pun perlukan ultimate. Tak ada ultimate, lambat dapatkan ultimate, cukup sukar untuk beliau. Kat kawasan tengah pula ni, kita dah bincangkan tadi bagaimana damage daripada Chow cukup besar pada fasa awal. Cannon Momo sekarang dia ada level 4 dan di mana belum lagi sekarang dia Season mungkin boleh ada final slash, tapi Season mendapatkan itu terlebih dahulu. Tendangan yang dibuat ke atas Cannon. Cannon mungkin akan terkorban tapi Chibi terlebih dahulu yang menerima padahnya. Cannon akan dibenamkan buat kill yang pertama untuk pasukan daripada Malaysia. sebentar tadi bagaimana Bloom yang dikeluarkan oleh Unigo dia sedikit sebanyak memberikan sustainability kepada pasukan Filipina menyebabkan pasukan Malaysia tadi mereka terpaksa untuk mengorbankan Chibi dan Turtle juga tidak berjaya mereka dapatkan tetapi berjaya untuk mendapatkan satu kill terhadap Cannon juga. Pembalasan yang boleh dikatakan berbaloi juga tapi sekarang ini kat kawasan buff pula Angel. Tendangan yang baik sebenarnya. Ventus telah dibuka tapi cukup sebenarnya untuk menadah ataupun mengorbankan Archangel buat kill yang kedua yang setakat ini Season telah pun mencuri Orange buff. Orange buff. Ya, betul. Tak terkeluar tadi. Pada bahagian atas juga kita tengok tadi Momo berjaya untuk mendapatkan kill masa trade. Dan sekarang ni dekat bahagian atas Lalabu dan juga Arlit mereka berlawan dan kali ini pasukan Malaysia nampak seperti okey ambil orange buff dekat sini. Chibi lagi sebagai tank slot sebenarnya tak wajib sangat untuk dapatkan buff asalkan dia pastikan yang daripada segi level jangan tertinggal jauh. Kalau dapat advantage bagus tapi asalkan tak tertinggal jauh bagus sebab pasukan Malaysia mereka punya scaling sangat-sangat kuat. Ya betul. Dia tak bergantung kepada damage. TV bergantung kepada goal dia untuk ambil farm dekat tempat lain pun sebab objektif adalah perkara yang paling penting. Neutral objektif mana kata. Jadi kita kelihatan untuk Season dia sangat agresif dan sebenarnya dia boleh dihukum akan tetapi pasukan Malaysia lebih bertindak berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan terburu-buru. Bagi saya sebenarnya masih lagi tak cukup damage untuk pasukan Malaysia nak menghukum Season sebab itulah Season bergerak dengan boleh dikatakan agak bebas kat kawasan jungle milik pasukan Malaysia. Masih lagi menunggu damage yang boleh dikeluarkan oleh Izanami dan juga Chiku guys terlebih dahulu. 10 saat saja lagi Turtle yang seterusnya akan muncul tapi lihat bagaimana pasukan Filipina telah pun bergerak ke kawasan bawah begitu juga dengan pasukan Malaysia. Benar dan gerakan mereka bersedia untuk Turtle seterusnya tapi mungkin pertempuran yang berlaku terlebih dahulu. Season menarik keluar Turtle itu daripada kawasannya sendiri. TV mencari ruang, Chiku guys menerima damage yang besar daripada Cannon seorang saja. TV terus digunakan Phantom Execution tolak keluar bahaya sebenarnya dalam Malaysia. Adakah dia akan berjaya Blazing Duet menerimanya ataupun memberikan kepada Cannon akan dikorbankan akan tetapi terpaksa melupakan tentang tersebut tetapi satu ring Mocoy. Dia berjumpa dengan Rugitano pula dan terpaksa untuk dikeluarkan 4 berbalaskan 2 pasukan Malaysia. Juga sayang tadi. Hampir saja berjaya untuk melarikan diri. Tetapi ada pula Rugitano kat kawasan bawah. Kalaulah tak ada berkemungkinan besar. Tak akan ada kematian di tangan Chiku guys. Ataupun Chiku guys tak berjaya untuk dijatuhkan. Sekarang ini kelihatannya pasukan Malaysia. Walaupun nampak macam sedikit goyah dekat kawasan river. Tapi masih lagi ada peluang untuk mereka teamfight. Yang ni saya anggap ataupun fikirkan pasukan Malaysia nampak macam sebab mereka hampir last hit 2 ataupun 3 player tapi macam mana dia orang counter engage balik tu memang cukup cantik. Ya nampak seperti mereka boleh kalah tadi sebenarnya kerana dekat kawasan yang sangat-sangat sempit memberi ruang kepada lapu-lapu lagi-lagi disebabkan Flory menggunakan dia punya ultimate. Walaupun ada dominance ice dan sebagainya, dia punya healing masih sangat kuat dan Zone terus ke depan. Zone ke depan dan tendangan dibuat kepada Cannon masih lagi meneruskan teamfight tersebut. Tapi disebabkan ada global healing daripada Unigo. Macam mana dia dapat sustain? Inilah apa yang saya risaukan untuk pasukan Filipina. Masih lagi tak cukup. Sekali lagi saya katakan untuk pasukan Malaysia tak cukup lagi damage yang boleh mereka keluarkan. Perlu lebih
masa sedikit untuk mereka dapatkan damage, untuk Chiku Guys keluarkan damage yang besar. Perlu at least 2 ataupun 3 item sekarang ini. Rotasi pergi ke kawasan atas sekali lagi. Cuba untuk hentikan pergerakan marksman pasukan Malaysia. Tetapi pasukan Filipina, satu turret telah pun berjaya untuk dijatuhkan di kawasan bawah sekarang ini. Benar. Zon mencari mangsa. Setakat ini cemerlang apa yang dilakukan oleh Zon. 3 pick off telah berjaya dilakukan. Membuahkan kill. Akan tetapi perkara tersebut perlu berterusan. Izanami perlu berhati-hati dengan setiap peluru yang dikeluarkan oleh Recruitano sebentar tadi. Bila-bila masa saja boleh menghukum beliau. Ya, sekarang ni walaupun kalah 2000 gol tapi keadaan masih okey lagi kerana kita tahu pasukan Malaysia dia punya meta untuk split. Dan Chidi berjaya untuk dapatkan turtle. Phantom execution yang menarik dan sekarang ini Zon dalam keadaan bahaya. Akan dikorbankan terlebih dahulu Izanami yang juga menerima damage yang cukup besar. Cukup untuk mendapatkan turtle tersebut. Dan pasukan Malaysia berundur terlebih dahulu. Structure balik strategi mereka untuk pertahankan tarik di bahagian tengah. Angel sekarang menerima damage Izanami. Tapi saja terlalu ke hadapan dan Blazing Duet terpaksa untuk balik semula. Damage tidak dirasakan setakat ini. Pasukan Malaysia belum lagi ada power spike yang diharapkan lagi. Cukup sekadar untuk clearkan mini wave dekat kawasan tengah tadi untuk hentikan pergerakan pasukan Filipina. Sebentar tadi Zon sebenarnya dia cuba lakukan yang terbaik. Dia dapatkan Way of the Dragon kepada Inigo, tapi disebabkan Purify yang digunakan oleh beliau menyebabkan setup tu cantik, cumanya tak menjadi disebabkan spell tersebut. Sekarang ini mereka cuba untuk fokus pula dekat kawasan atas, juga dengan pasukan Filipina. Izanami sekarang ni saya boleh katakan kurang sedikit impaknya mungkin dari sudut damage sebenarnya yang sedikit sebanyak kekurangan untuk pasukan Malaysia. 2,500 sekarang ini untuk pasukan Filipina. Sekarang ni kalau tengok cara dia positioning juga, dia hanya untuk memastikan yang Chiku Guys tak akan dipunish kerana dia sentiasa berada berdekatan dan dia juga memberikan vision supaya kalau ada sesiapa nak datang dekat dengan Claude, dia dah bersedia. Kerana dengan dia punya IMU, dia boleh counter act dan yang paling penting adalah dia boleh mulakan verify. Jadi kat sini dia punya kerja bukannya damage tapi untuk pastikan tak ada orang boleh melarikan diri. Oh, sekarang ni Archangel terima damage yang cukup banyak tapi belum masih dapat dikorbankan. Chibi sekarang terkena damage daripada Archangel. Blazing Duet yang baik tapi terkena stun. Ada Vengeance dekat situ terpaksa untuk back tapi Jason di bahagian belakang. Chiku Guys akhirnya terperangkap. Dikepung oleh 5 pemain pasukan Filipina. Mereka betul-betul fokuskan kepada perangkapan Chiku. Ya, sebenarnya 4 pemain sebentar tadi di kawasan bawah. Bagaimana Recruitano sebenarnya ditugaskan. Tapi damage daripada Beatrix tadi. Cukup besar. Hampir saja Zon juga dijatuhkan. 4 kill berbalas dengan 4. Sekarang ini masuk minit yang ke-9. Rotasi pasukan Filipina cukup pantas. Setiap rotasi yang mereka lakukan adanya hasil dapatkan turret. Tapi pasukan Malaysia masih lagi ada peluang untuk mereka. Perlukan sedikit waktu, perlukan sedikit itemization untuk keluarkan damage. Zon perlu dapatkan tangkapan sekali lagi. Chibi perlu hati-hati sebenarnya. Dia tak boleh tak masuk macam tu sebab bila-bila masa boleh terkena damage yang cukup besar. Lihat bagaimana Chibi menerima damage yang cukup besar daripada Renat Peti tersebut dan terpaksa untuk meninggalkan lot itu. Dan bacaan damage yang dibuat oleh pasukan Malaysia perlu lebih sedikit peka dengan apa yang boleh diterima. Sebab lihat bagaimana Chibi terima damage dan terpaksa untuk melupakan lot itu. Ya, tapi again, ia hanyalah elemental lord jadi dia punya impact tidaklah besar sangat. Dan sekarang ni Chibi juga je pun nak tengok berapa banyak damage yang dia boleh keluarkan. Dan buat masa sekarang ni nampak gayanya dia punya tolerance 20%, damage boleh kena kepada Recruitano. So ini antara situasi sebenarnya yes, lepaskan lord but at the same time dia punya impact boleh dihentikan selagi tak ada apa-apa jadi dan Cannon terima banyak sangat damage di situ. Sekarang ni Cannon kalau ada final slash kat situ dikeluarkan, kemungkinan Cannon akan dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana immune tak terkena langsung. Cannon masih lagi belum dikorbankan. Soul Bloom-nya cukup annoying sekarang. Mengganggu tenaga yang berjaya tapi dibatalkan. Dia tak boleh teruskan tendangan itu. Dihalang oleh Season. Bagaimana dia orang punya chemistry. Energy Eruption itu membatalkan tendangan yang cukup lumayan kalau dibuat oleh Zon sebentar tadi. Energy Eruption sekali lagi terkena kepada Momo. Sekarang ni cukup sukar untuk korbankan Season sekalipun. Masalah. Ya, tak apa, dekat sini pasukan Malaysia mereka hanya perlu buy time sahaja. Dan lagi kerana again scaling daripada keluar akan jadi cukup kuat. Mereka cuma kena pastikan yang ada ruang untuk Chiku Guys untuk masuk ke dalam team fight. Jadi buat masa sekarang ni mereka hanya perlu delaykan masa saja dan cari peluang. Cari momen lah orang kata. Momen bukan saja daripada Zon, sebenarnya daripada Momo juga. Cari momen yang cukup baik. Timing daripada Chiku Guys juga perlu masuk pada
Masa yang cukup-cukup tepat. Kalau dia masuk terlampau awal, risaunya stun daripada Florin. Kemudian Cannon pula dah standby dekat kawasan belakang. Battle mirror image yang dibuka. Kalaulah Chico Guys tersalah kembali, mungkin akan terus kembali ke base. Tapi sekarang ini kalau kita nak bincangkan mengenai itemization, 2 item telah pun disiapkan oleh Chico Guys. Hampir menyiapkan corrosion cycle. Kalaulah siap 3 item ini, saya kira mungkin pasukan Malaysia boleh terbalikkan keadaan mereka. Sekarang ni untuk Cikgu Guys, saya rasa menjadi satu masalah besar untuk beliau adalah Joy. Joy, dia ada item penetration dan dia mudah untuk tembuk bahagian belakang. Sekarang ni bersama dengan, kalau dia berada bahagian hadapan, Ricky Tiano pun ada setiap tembakan random peti dia terkena kepada Cikgu Guys. Jadi, Cikgu Guys perlu untuk peka keadaan di mana keberadaan Archangel dan juga apabila dia ingin berada di bahagian hadapan, pastikan Ricky Tiano tak boleh nak tangkap dia. Sekarang ni pasukan Filipin 6,000 gol ke atas. Dan kita boleh tengok di mana pasukan Malaysia sekarang ni, Chibi sebagai jungler, dia punya kerja sebenarnya adalah untuk mencari posisi pasukan Filipina dan memberikan information kepada selebihnya daripada pasukan Malaysia. Kerana kita nampak yang mereka duduk dalam satu kawasan yang sama. Mereka duduk dekat kawasan atas untuk pastikan yang Chibi Guys yang kena tangkap. Chibi Guys adalah aset yang terpenting setakat ini untuk keluarkan damage bagi pasukan Malaysia. Jadi kalau dia tertangkap, agak sikit sukar untuk Malaysia menang. Tapi andai kata kalau pasukan Filipina buatkan satu kesilapan yang membolehkan Blazing Duet dalam keadaan cemerlang untuk didapatkan. Tapi sekarang ni Chibi tidak berjaya untuk dapatkan lot tersebut. Menyerahkannya kepada pasukan Filipina. Teamfight sedang berlaku. Archangel dah buka dari bawah Joy. Dan Izanami menerima damage yang cukup besar kali ini. Zon mungkin akan ditangkap. Tapi masih lagi boleh melarikan diri. Keadaan untuk Malaysia tak boleh untuk dikorbankan sekarang. Sebab Lord Luminous akan memberikan tekanan yang cukup besar. Tapi masih ada lagi flicker kat tangan Zon. Tak digunakan sebentar tadi. Way of the Dragon juga belum digunakan. Jadi lot yang kali ini perlu diperhatikan oleh pasukan Malaysia. Lihat bagaimana pasukan Filipina. Mereka bergerak beriringan dengan Lot. Lot telah pun tiba mengetuk inhibitor tarik yang pertama pasukan Malaysia. Ya, hampir saja roboh. Tapi sekarang ni Momo tunggu masa untuk melakukan momen. Zon menerima damage dan terpaksa untuk melupakan tarik di bahagian tengah. Sekarang ini telah pun diruntuhkan. Dengan adanya Lot yang masih lagi belum untuk terbenam. Kita nampak untuk Chibi dia cuba buat sikit pushing tapi terpaksa untuk balik. Mengutamakan keselamatan base mereka. Ya, boleh katakan sebenarnya itu bukan sangat speed pushing, tapi untuk pastikan jangan 3 wave push serentak. Satu saja cukup. Season, dia kena damage tapi Cikgu Guys juga HP sangat rendah perlu balik. Tapi sekarang skill set dah habis banyak untuk pasukan Filipina. Mungkin mereka untuk pasukan Teamfight pun boleh. Legend Duet tunggu saja masa. Akan tetapi sekarang ini telah dipasang. Dan Archangel akan menerima hukumannya daripada Cikgu Guys. Mendapatkan tembakan. Mungkin damage. Savage mungkin tetapi tidak kena didapatkan oleh Izanami. Dan inilah dia momen yang emas untuk pasukan Malaysia. Ratakan pasukan Filipina. Momen yang kita bincangkan sejak daripada tadi. Momen yang dicari oleh bukan saja Mars. Boleh tapi end terus ke Lava ni? juga. Boleh. Masih ada lagi 10 saat. Untuk hidup untuk hidup. Untuk hidup untuk hidup. Come on. Masih lagi ada. Kali berlima pemain untuk pasukan Malaysia. Masih lagi ada. Untuk tim Malaysia. Malaysia, tanah tumpahnya darahku akhirnya menghasilkan kemenangan yang cukup untuk mengukir senyuman di seluruh rakyat Malaysia, rakyat jelata semua. Inilah dia kontingen negara kita. Jatuhkan juara dunia. Satu mata untuk kita. Hashtag demi Malaysia, jap. Awak tengok heart rate awak. Heart rate awak berapa? Saya dah sampai 100. Dah lebih 100. Lebih. Demi Malaysia dapatkan kod ini. Bukan saja tim Malaysia yang menang, tapi anda juga di rumah. Dan inilah dia potensi sebenar. Kita ditekan awal tak apa, tapi janji kita menang. Okey. Sepanjang game ni ada beberapa benda yang saya cakap, jadi saya akan kupaskan lebih lagi. Sebab dekat dalam game ni daripada segi strategi dan juga timing sebenarnya semua sangat-sangat bagus. Jadi kita akan mulakan di mana apa yang saya cakap tadi adalah macam mana mereka nak tunggu mereka punya item. Mereka hanya perlukan scaling kerana mereka punya late game sebenarnya sangat